sebelum saya meneruskan majlis, suka untuk saya seru semua penonton share siaran ini kepada ahli keluarga dan sahabat andai bagi memeriahkan lagi majlis kita pada malam ini. Nama saya Surya Akmal Anis binti Nawi dari Fakulti Pengurusan Maklumat UiTM Puncak Perdana. Saya adalah moderator anda pada malam ini. Penonton sekalian, saya berbesar hati untuk memperkenalkan ahli penceramah hebat yang dapat bersama-sama dengan kita pada malam ini. Seperti yang anda lihat di skrin, penceramah undangan kita hari ini ialah Cik Ummu Farah Haidar binti Zulkifli yang kini giat menyambung pelajarannya dengan penampilan beliau muslimah serta berniqab. Beliau juga amat aktif dalam aktiviti sukan lasak di mana beliau telah menyertai pelbagai kembaran ekspedisi mendaki gunung di pelbagai negara, ekspedisi kayak dan bermacam lagi. Dengan itu, mari kita saksikan video ini. Cik Ummu Farah atas kesudian Cik menyertai kami pada malam ini. YOLO, YOLO atau dalam bahasa Inggeris You Only Live Once ialah akronim yang sering digunakan oleh golongan muda hari ini untuk menyatakan kegembiraan hidup dan memanfaatkan semua peluang yang ditawarkan oleh kehidupan. Kita berasa selesa apabila mencapai matlamat kita. Namun, selepas beberapa ketika kita merasakan tiada apa-apa lagi yang mencabar pada tahap itu. Jika kita terus berada dalam zon selesa itu, lambat laun kita akan gagal kerana orang lain sudah bertambah baik. Oleh itu, adalah perlu untuk kita mencabar diri dan pergi ke peringkat seterusnya setelah mencapai matlamat. Dengan ini, dengan segala hormatnya, saya mempersilakan ceramah kita pada malam ini, Cik Ummu Haidar untuk mengupas dengan lebih lanjut tentang YOLO, Grab it or lose it. Dijemput dan dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dengar suara saya? Okey, dengar. Okey, cuma sebelum tu Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada Cik Moderator dan tuan-tuan dan puan-puan. Boleh saya panggil tuan-tuan dan puan-puan sebab dalam bidang saya memang kami addresskan kepada lelaki dan perempuan, tuan-tuan dan puan-puan. Tak kisah sama ada orang tu single ke, married ke, memang kita panggil tuan-tuan dan puan-puan. Boleh? Atau nak bagi pelajar-pelajar. Terima kasihlah kepada pihak penganjur atas jemputan bagi sesi malam ni. Semoga majlis kita ni dirahmati dan diberkati oleh Allah, insyaAllah. Penonton yang hadir tadi sudah mendapat sedikit gambaran tentang diri saya, insyaAllah. So, berbalik kepada topik kita, You Only Live Once. Kita memang hidup sekali, tapi kita tak tahu berapa lama Tuhan peruntukkan hayat kita kat muka bumi ni, betul? So, kita ni hidup sekali. So, ini boleh dipahami dari pelbagai konteks ya. Tapi dalam konteks topik kita hari ini, saya ingin ceritakan tentang pelibatan saya dalam sukan rekreasi dan sukan lasak. So, saya mula bersukan sebenarnya daripada zaman sekolah ya. Antaranya adalah cross country, sukan hoki, mendaki bukit, flying fox, zipline, silat, kayak. Dan dalam masa yang sama saya juga ada pegang beberapa jawatan lah
Dan ketika itu jawatan tertinggi dalam sekolah adalah sebagai Presiden Raja Puteri Daerah. So selepas saya tamat pengajian di sekolah, saya masuk untuk pengajian degree di UIE. Sama juga saya masih lagi aktif bersukan. Saya main netball, futsal, hiking, cycling. Saya join lagi silat. Okay, silat ni adalah silat olahraga. Ada sesiapa tahu silat olahraga apa? Ke tak tahu silat olahraga? Silat olahraga dia adalah yang fighting tu, yang ada sparring. Okay, silat seni yang ada talian tu lah. Okay. Dan saya ada juga join Wataniah. So semasa saya pengajian degree ni, untuk jaga stamina ni, setiap hari saya akan jogging selepas habis kelas lah. Kalau ada program malam, baru saya tak jogging. Biasanya saya jogging malam. Saya akan keliling UIA 4 kali pusingan, biasanya dalam anggaran 10 km. Ini untuk menjaga saya punya stamina ketika itu. Sebab saya juga adalah seorang atlet dalam pasukan di UIA, sebagai seorang atlet silat. Jadi lepas daripada habis training, saya akan balik tidur. Kalau kelas habis petang, saya akan training selepas tu, dan kemudian malam saya akan tidur awal. So orang tanya, bila ada masa untuk assignment dan study? Bila tidur tu dalam pukul 9 ataupun pukul 10 malam, dan pukul 1, pukul 12 ataupun pukul 1 tu saya akan bangun. Itu waktu saya study ataupun buat assignment lah. So akan tidur awal, bangun awal, itu waktu saya beroperasi. So orang tanya, macam larat ke waktu-waktu macam ni? Ini memang waktu yang sebenarnya kalau usia-usia macam student-student sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan ni, memang waktu yang sesuai. Memang orang kata apa, kalau bangun waktu tak ada masalah lah. Sebab mostly student sometimes dia boleh sanggup tak tidur, main game ke malam kan, sampai 2-3 pagi. Sebab adik saya pun macam tu, dia student UiTM Dungun, sampai 2-3 pagi tak stay out. Kita bangun ni, dia bangun nak tidur. Macam tu. Saya akan tidur awal dan saya bangun awal. So in between tu, contohnya saya bangun pukul 12 ataupun pukul 1 pagi, saya study ataupun saya buat assignment 1 jam, saya akan rehat 10 ke 15 minit. Okay, 10 ke 15 minit ni biasanya saya akan baring, lelapkan mata. Bukan tidur terus lah, tidur terus memang tak bangun terus lah. Okay, so kalau saya tak tidur, biasanya 10 ke 15 minit ni saya akan main game. Maksudnya orang pelik, kenapa main game pula? Sebab game ni sebenarnya depends atas game apa yang kita main. Saya dulu adalah e-gamer juga sebenarnya. Depends atas apa game yang kita mainkan tu. Biasanya on PC game, dia bantu untuk stimulate kita punya brain. Maknanya lagi aktif lah untuk time tu. Maknanya berbantu daripada kita tertidur. Dia bagi brain kita bekerja. So masa pengajian master pun sama, jadual saya tetap sama. Saya masih lagi aktif sukan. Sebab masa tu saya tinggal di dalam college, dalam University of Malaya. Jadi aktif ni satu requirement sebenarnya. Saya rasa UiTM pun perlu aktif untuk stay dalam college kan. Saya pun tak pasti, sebab saya tak tinggal dalam college. Jadi masa di Universiti Malaya pun sama, saya perlu aktif. Dan setiap sem pula kena submit macam satu resume kepada pengetua, principal, untuk kita terus stay dekat dalam kampus, dekat college tu. Saya ingin memudahkanlah sebab saya punya fakulti semasa di UM sebelah dengan dekat college je, sebelah je, jalan kaki je, tak sampai 5 minit. Dia tengok saya bersukan daripada zaman sekolah sampai ke degree, sampai master ni, ibarat dia macam sukan dengan saya ni memang tak boleh dipisahkan. Sebab saya ibaratkan sukan dan pelajaran ni sebagai saya punya sanctuary. So sebab tu saya masih boleh bersukan sambil saya belajar. Macam sukan ni dia satu safe place, tahu tak? Safe place. Okay. So bila saya sukan, saya lupakan apa yang dekat sekeliling saya, lupa masalah. Sebab kita fokus on that moment. Selama berapa tahun sampai sekarang, perasaan tu masih lagi sama. Jadi saya bersukan daripada saya sekolah menengah rendah, sekolah daripada degree sampai master, sampai sekarang saya masih boleh bersukan walaupun penampilan saya dah berubah. So persoalan penting kat sini, macam mana saya urus masa. Saya memang tak ada jadual formal ya, tapi saya ada planner. Contohnya minggu ni saya ada aktiviti berkaitan dengan hiking. Setiap 2 minggu saya ada training Wataniah. Hari Isnin dengan Khamis saya ada training silat. Jadi saya akan masukkan apa hari-hari tentunya, apa plan saya, apa yang saya buat. So ini saya kena, sangat penting untuk student ada planner. Sebab kita mungkin nanti ada orang kata ajak keluar lah dengan kawan-kawan. Okey, ajak keluar dengan kawan masuk dalam planner juga.
supaya kita tahu apa perancangan kita, kat mana kita ada free, kat mana kita memang sibuk. So kat sini juga kita perlu merancang. Contohnya orang kata bila masa buat assignment dan bila study, itulah bila ada free tu, contohnya waktu antara habis kelas, waktu tu selepas saya punya exercise session, selepas training satu UIE, biasanya dalam 1 jam lah, sometimes ada berjalan, tak semestinya berlari sepanjang masa, berjalan apa semua. Kalau hari yang saya tak training siang, saya akan guna gap 1 ke 2 jam tu untuk siapkan assignment. Kalau tak siap masa tu, sambung waktu lain. Biasanya saya akan tetapkan waktu petang ataupun sebelum subuh. Itu waktu yang terbaik untuk saya lah. Mungkin kita boleh sesuaikan ikut kita punya kemampuan, tapi itu adalah jadual. Maknanya dalam hal ni, if we fail to plan, we plan to fail. Saya pun tak ada jadual formal pukul berapa, pukul 4.30 bangun tahajud apa semua, tak ada. Saya tak ada. Tapi saya ada planner. Maknanya saya dah tetapkan, dan bila kita dah develop habit, kita tak perlu pun jadual. Kita dah tahu dah kita nak buat apa, pukul berapa nak bangun, pukul berapa nak buat apa. So kita dah develop habit tu. So habit yang kata apa, good habit yang kita boleh jadikan tabiat yang tak tanpa kita perlukan kepada jadual. Okay. Moving on, kalau boleh, saya ni sebenarnya pasal zaman saya belajar sampai sekarang, saya tak, kalau boleh tak ada masa yang dibazirkan terkosong saja tanpa aktiviti. Sebab itulah pengurusan masa yang sangat efektif ni sebenarnya bantu kita untuk buat banyak perkara tanpa menyebabkan kita ni mengabaikan kewajipan kita sebagai orang Islam, sebagai pelajar untuk solat, mengaji, training, assignment dan sebagainya. So, macam mana nak buat pengurusan masa yang sangat bagus sebenarnya? Okay, pertama kita set goal. Kita set goal dalam planner tu, apa yang kita nak buat hari-hari tertentu. And then kemudian, kalau ada assignment apa semua yang ada tarikh-tarikh tertentu, kita prioritisekan. Mana yang kena hantar dulu? Apa yang kena submit dulu? Sama juga dengan training. Mana training yang saya kena utamakan dulu? Saya masuk competition zaman belajar tu, saya masuk futsal selain daripada silat. So saya kena tengok training mana saya kena utamakan dulu. Dan kan saya prioritaskan, kemudian saya set time berapa lama saya nak training. Okey, untuk silat malam ni saya buat 1 jam je. Okey, untuk minggu depan belum lagi, silat belum lagi. Okey, tak apa, saya utamakan futsal punya training dulu. Macam tu. Tapi apa yang menjadikan kita sentiasa ada banyak masa untuk banyak perkara sebenarnya, ada satu perkara yang kalau kita jaga, kita akan lebih banyak dan lapang masa untuk perkara-perkara lain. Ada siapa boleh jawab tak? Yang satu perkara dalam hidup yang kalau kita buat dan kita utamakan, kita akan ada dapat banyak masa yang lapang. Walaupun kadang-kadang kita dah set jadual, tapi kita rasa tetap sibuk, tak sempat. Solat. Alhamdulillah, betul. Solat. Banyak perkara sebenarnya. Kalau kita jaga solat, ada beza sebenarnya orang yang jaga solat dengan orang yang jaga waktu solat. Orang yang solat, dia solat saja. Kalau orang yang jaga waktu solat, dia takkan tunggu lama. Paling lambatlah setengah jam selepas azan tu dia dah solat. Cari jalan. Kalau tengah kelas, dulu memanglah saya kalau masa belajar di UM, mostly lecturer non-Muslim. Dia memang kalau kita tanya dia, waktu solat macam mana? Dia memang akan cakap dia takkan berhenti. Ya, macam mana saya buat? Saya keluar je lah. Saya solat je lah. Sebab itu kewajipan kita dengan Allah, kita kena utamakan Allah. Untuk mengelakkan saya tertinggal kelas, dulu saya ada recorder. Saya paling tak suka miss lecture. Jadi kalau saya tertinggal, saya pergi toilet, saya pergi solat, saya dah ada recorder yang saya letakkan atas meja lecturer. So saya tak ada termiss apa-apa. Okay. So dalam kesibukan kita beraktiviti ni, saya Alhamdulillah, saya masih sempat solat dan masih sempat untuk mengaji. Ada orang pernah kata, tak sempat lah nak mengaji walaupun satu muka surat satu hari. Tak sempat lah solat. Jadi bila tak sempat tu, dia jadi solat akhir waktu. Isyak sometimes pukul 5.30 pagi baru kita solat. Sometimes zuhur 4 suku petang. Kita sekalikan dengan asar. Ini adalah masalah-masalah yang menjadikan masa kita tak lapang. Bila hiking contohnya ya, saya pernah hiking. Ada orang yang tak solat terus. Saya pernah pergi satu trip hiking. Saya seorang yang solat dalam tu. Yang lain semua tak solat. Ada atas pelbagai alasan. Sama ada tak bawa telekung, tak tahu dah ambil wuduk macam mana,
rasa susah, penat. Sebenarnya bila kita utamakan Tuhan ni dan melakukan perkara-perkara bagi tujuan mendekatkan diri kita kepada Allah ni, kita akan beroleh keberkatan waktu. Sebab kita utamakan hak dia, dan dia akan mempermudahkan urusan kita. So keberkatan waktu ialah antara perkara-perkara yang boleh melapangkan waktu kita. Dia kita tak boleh, orang kata apa, unexplainable by science. They can only be experienced. Maknanya kalau kita buat, kita rasa lapang, kita boleh experience benda tu. Sebab Allah tetapkan ke semua orang sama saja waktu, 24 jam satu hari. Tapi kelapangan waktu kita tu bergantung atas apa yang kita buat hari tu. Kalau kita utamakan hak Allah, Allah akan bantu urusan kita lebih lancar. Okey, ini membawa saya kepada poin yang seterusnya. Okey, dalam hidup kita ni, kita ada pilihan. Kita nak buat apa, kita tak nak buat apa. Kita nak buat A ataupun kita nak buat B. Okey, dalam hal ini sebenarnya apa poin saya? Sebagai orang memandang sini sebenarnya penampilan saya sebab bernikop dari persukan. Bila orang bernikop persukan, bukan dia kata bukan tempat dia dekat persukan ni. Dia kena pergi majlis taklim, jadi majlis ilmu je. Lagipun saya main bukan sukan biasa, sukan rasak, sukan ekstrim yang mana majoriti adalah lelaki. Tapi saya teruskan sebab itu pilihan saya. Walaupun jadual saya padat, saya ada jemputan untuk membuat perkongsian biasanya. Contohnya macam perkongsian malam ni, saya terima, itu pilihan saya. Dalam hidup ini kita akan ada dihadapkan dengan berbagai pilihan. Sebagai contoh, pelajar yang gagal dalam satu subjek, sem depan dia gagal lagi. Apa pilihan yang dia buat? Dia ambil dari subjek itu pilihan dia. Ataupun dia drop courses itu pilihan dia. Ataupun seorang wanita yang berada dalam abusive marriage, bila kena abuse dia diam diri ataupun dia dapatkan bantuan, itu pilihan dia. Setiap perkara dalam hidup kita ada banyak pilihan. Kita diam ke, kita tak dapat apa-apa ke, kita buat sesuatu ke, itu pilihan. So setiap pilihan biasanya datang dengan ujian lah, yang menyebabkan kita jadi dilema. Persoalan di kat sini, dalam buat apa-apa pun pilihan, apa asas pertimbangan kita? Okay, sebelum saya teruskan, saya nak kongsikan satu video. Cuaca hari ni agak buruk, jadi perjalanan terpaksa dihentikan dan kami berpatah balik dari U11 ke Darren Art. Sekiranya ada rezeki dan cuaca yang baik, kami akan meneruskan perjalanan. Video yang saya tontonkan tadi adalah ketika saya dalam ekspedisi pendakian di Rusia bagi kemerdekaan ke-60. Ketika tu tim saya ataupun ketika tu kami semua dilanda ribut salji, angin yang sangat kuat dan suhu sehingga negatif 18. Selepas beberapa jam pendakian, kami masa tu mula pendakian dalam pukul 1 pagi. Dalam pukul 8.30 pagi macam tu, cuaca dia berubah menjadi baiklah. Dan masanya suhu dia beransur jadi negatif 15. Okey. So semasa ni adalah ketinggian di hampir lebih kurang 5,100 meter. So masa kat ketinggian 5,100 meter ni, masa saya tengah mendaki, masa tu saya seorang, saya dapat berita daripada seorang support climber yang beritahu bahawa rakan-rakan saya masa tu kena turun bawah dan tak dapat teruskan pendakian. Masa tu ada 6 orang pendaki perempuan. Tim kami masa tu digelar sebagai Kembara Sri Kandi Prihatin. Jadi 6 orang, masa tu saya dah kat depan, 5 orang kawan saya ni kena patah balik turun bawah. Sebab dah tak boleh nak teruskan pendakian atas sebab kesihatan dan juga keselamatan. So saya masa tu, saya dilema. Bila orang dah bawa berita macam tu, dia kata 5 pendaki dah turun bawah, tak boleh naik balik, tak boleh teruskan. Cuma dia kata awak kena tahu, sekarang ni Malaysia tengah tunggu awak, tengah tunggu berita. Masa tu saya memang dah menangis lah, saya dah penat.
Saya mengharung ribut daripada pukul 1 pagi. 1 pagi sampai pukul 8.30 pagi. Berapa jam? Saya dah mengharung ribut dalam keadaan suhu negatif 18. Salji masa tu setebal dan setinggi peha saya. Saya memang rendah. So, salji dah sampai tinggi peha. Saya dah tak larat nak berjalan masa tu. Tapi semua orang mengharapkan saya. Mereka tunggu berita daripada saya. Jadi kawan-kawan semua dah turun. Dia kata persimpangan dilema. Masa tu dah kata air mata pun dah jadi ais. So saya kata dalam hati, ya Allah, aku memang dah tak larat, tak mampu ya Allah. So bantu aku buat keputusan yang terbaik. So masa saya kata keputusan yang terbaik tu, tiba-tiba datang macam tiba-tiba sekilas ayat Quran, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Sesungguhnya Allah tak akan memberati seseorang melainkan dengan apa yang dia mampu. So kalau Allah yakin pada aku, kenapa aku tak yakin pada diri sendiri? Jadi masa tu saya ambil pilihan dengan meletakkan Allah sebagai asas pertimbangan saya ketika itu. Walaupun sebenarnya kalau saya dari segi logik akal, saya dah tak mampu untuk teruskan. Kata, tapi tak adalah kita buat tindakan melulu. Kalau Allah rasa aku mampu, dia tak akan letak aku kat sini, jauh daripada semua orang ni, seorang kat situ. Jadi saya ambil pilihan untuk teruskan. Dan Alhamdulillah masa tu saya berjaya menjejakkan kaki ke puncak tertinggi di Eropah, di gunung di Rusia. Walaupun seorang sahaja pendaki daripada Kembali Srikandi Berhati masa tu yang meneruskan pendakian. Dan ini membawa saya kepada poin yang seterusnya berkaitan kepentingan usaha, doa dan tawakal dalam kehidupan kita. Saya ingin tanya kepada tuan-tuan dan puan-puan, apa yang akan anda lakukan dahulu? Usaha dulu ke, baru doa? Atau doa saja? Atau usaha saja tanpa doa? Boleh siapa cuba jawab? Maknanya usaha dululah. Usaha, doa dan tawakal. Okey. Maaf, saya nak tanya moderator yang raise hand ni nak tanya soalan ke macam mana? Saya nak jawab. Okey, boleh. Macam Cik Farah tanya tadi, saya rasa kalau saya lah, usaha seiring dengan doa. Seiring dengan doa. Okey, terima kasih. Okey, Sufi. Alhamdulillah. Okey. Pandangan saya sedikit berbeza dalam hal ni ya. Kita tahu bahawa sukan lasak ni, sukan yang saya buat adalah aktiviti yang berisiko tinggi. Sebab kita tak ada kawalan kepada cuaca, pasang surut air bila saya berkayak ataupun main water rafting, kelajuan angin dan seumpamanya. Jadi sebelum saya mula apa pun aktiviti dan ekspedisi, saya akan buat satu perkara yang mana saya akan istikharah dan berdoa. Sekiranya apa yang saya buat ni, contohnya menyambung pelajaran, hiking, berkayak, kerja-kerja amal ke, sekiranya perkara ni baik untuk iman saya, agama saya dan menjadi wasilah dakwah, saya minta Allah mudahkan. Tapi kalau saya diuji, saya minta Allah beri kekuatan untuk hadapi ujian tersebut. Maknanya usaha pertama saya bukan usaha dalam kadar kemampuan saya, tapi usaha pertama adalah berdoa. Kita minta restu dengan Allah, kita minta pertolongan dengan Dia supaya apa yang kita buat ni, kita tak tahu sama ada baik atau buruk. Tiba-tiba kita buat tu, kita kemalangan, kita tak tahu. Jadi pertama sekali, sebelum kita buat apa-apa semua tu, kita minta dengan Allah dulu, kita minta restu Dia. Kalau Dia baik untuk kita benda tu, baik dunia dan akhirat, Allah akan mudahkan kita. Jadi kita sini, kita boleh minta pertolongan dan restu daripada Allah ni dalam pelbagai perkara, sama ada perkara spesifik ataupun perkara secara harian. Maksudnya walaupun sekecil-kecil perkara, contohnya kita baru bangun tidur, buka mata, ya Allah, sebaik-baik pengatur, aku serahkan hariku, hatiku dan hidupku untuk diatur olehmu dengan sebaik-baik aturan. Ini doa amalan saya setiap hari. Kadang-kadang ada perkara yang saya tak spesifikkan dalam doa, tapi setiap hari saya bangun, saya minta Allah atur hidup saya. Ini adalah usaha pertama saya. Ya Allah, aku minta Engkau jauhkan aku daripada takdir-takdir buruk. Doa, buka mata terus doa. Terus doa. Sebab kita tak tahu hidup kita ni macam mana. Pendapat saya, apa yang terbaik untuk saya lakukan adalah kita minta dengan Allah dulu. Sebab apa? Allah yang lebih tahu apa akan yang terjadi selepas itu, apa yang terjadi masa akan datang, apa terjadi kalau kita buat sesuatu aktiviti, Dia lebih tahu. Jadi perkara pertama saya buat adalah saya berdoa. Dan selepas itu,
saya akan berusaha dalam kadar kemampuan diri saya. Kalau dalam konteks sukan lasak ni, kita buat training lah, training perkiraan keadaan tentang risiko-risiko dan SOP keselamatan. Sebagai seorang muslimah pula, apa usaha saya adalah menjaga solat, jaga aurat. So kita buat aktiviti lasak, kita minta perlindungan daripada Tuhan. Lepas tu kita langgar pula perintah dia, kita tak jaga solat, kita tak jaga aurat, ni kita minta tolong dengan dia ni. Rasa okey ke macam tu? So patut Allah kabulkan tak doa-doa kita ni kalau kita buat macam tu? Okey, macam mana pula kalau doa saja? Boleh? Doa saja tak usaha? Boleh. Maknanya kita tak ada kemampuan untuk berusaha dari segi pergerakan fizikal. Contohnya, orang tua yang bedridden. Okey, dia tak mampu uruskan diri, tak mampu bekerja, dia hanya mampu berdoa. Jadi konteks usaha doa dan tawakal ni, dalam konteks saya macam itulah. Tapi dalam konteks lain, ini saya bagi contoh sebab saya adalah seorang sukarelawan untuk Warga Emas. Saya ada masa-masa terluang, saya akan pergi volunteer untuk bawa Warga Emas ke hospital ataupun uruskan Warga Emas di rumah-rumah orang tua. Jadi saya pernah ambil kursus untuk caregiver lah. Ini saya bagi contoh sebab ini adalah apa pengalaman yang telah diceritakan oleh warga-warga emas yang pernah saya uruskan. Maknanya bila dia tak boleh nak jaga diri dia, nak buat apa, dia doa. Dia minta supaya ada orang yang Allah hantar untuk bantu mereka untuk uruskan diri, bantu untuk bagi makan. So ini adalah antara contoh adalah yang kenapa saya kata doa adalah sangat penting. Jadi walaupun sebenarnya kita dah usaha, kalau Tuhan kata belum rezeki, memang kita takkan dapat. Saya ada sahabatnya yang training untuk pergi ke Everest. Bagi yang tak tahu, untuk pergi ke Everest kadang-kadang memerlukan masa dan latihan selama 3 tahun, 2 ke 3 tahun, ataupun 1 ke 2 tahun untuk orang yang memang dah sedia ada fit lah. So, setelah berbulan masa dia ambil, dia dah pergi Everest Base Camp di Tibet, tak silap masa tu. Berbulan masa dia berkampung di sana. Masa dah tiba fasa terakhir pendakian, berapa ratus meter sahaja lagi di puncak Everest, Allah tak izinkan dia untuk sampai ke puncak Everest. Walaupun dia dah training 3 tahun. Nampak tak sebenarnya apa weight ataupun usahanya, macam mana sebenarnya pandangan usaha daripada mata Tuhan. Kalau Tuhan tak bagi, Tuhan tak akan bagi, walaupun kita dah berusaha. Saya beri contoh seorang pelajar dekat universiti saya dulu. Dia usaha sama macam orang lain. Dia memang orang yang very hard working, tapi dia dapat GPA 2.0. Masa tu kita pelik, orang kata dia tak berusaha. Tapi setelah disiasat, rupanya kertas jawapan dia hilang. Dia kena ambil exam semula lah. So kita sebenarnya kadang-kadang kalau kita pandang based on result, contohnya tadi Everest tak sampai puncak. Yang contohnya tadi kawan kita GPA 2.0, sebab sometimes 2.0 ni dekat UiA boleh kena kick dah, kena re-admin. So kalau kita judge orang based on dia punya result, sama macam Everest tadi, kita mungkin kata dia tak berusaha. Betul tak? Sebab on first glance kita rasa dia tak berusaha, tapi sebenarnya dia dah berusaha, tapi kita tak tahu sebenarnya jalan cerita dia macam mana. Jadi kita tak nampak. Kalau kita tak nampak usaha orang dan kita hanya nampak result, jangan judge. Kita tak tahu sebenarnya. Okey, jadi kat sini sebenarnya poin saya, usaha tu bukan tak penting. Ada kala usaha ni dia menjadi merit kenapa Tuhan benarkan kita untuk capai sesuatu apa yang kita usahakan. Tapi sebelum kita buat sesuatu tu, usaha pertama kita adalah minta restu dan doa kepada Tuhan. Barulah usaha dalam kadar kemampuan seorang manusia. Dan selepas doa, usaha, maka datanglah tawakal. Seorang faham tawakal sebagai berserah kepada Tuhan. Dalam hal ni termasuklah redha. So redha adalah menjadi kunci terbesar untuk kita tenang dalam menghadapi apa pun ketentuan Tuhan setelah kita dah berusaha. Dari doa dan usaha dalam kadar kemampuan manusia. Okey, seterusnya saya nak cerita tentang cabaran dan ujian ya. Orang pernah kata kat saya, nampak macam semua kerja hidup dia buat macam-macam, achieve macam-macam. Bolehlah, dia tak ada masalah keluarga, tak ada masalah kesihatan, tak ada masalah kewangan. Siapa kata saya tak ada masalah? Itu adalah memang sangat salah lah. Sebenarnya siapa pun akan berhadapan dengan cabaran ataupun ujian, besar ke kecil ke. Tapi apa yang membezakan adalah outcome
ataupun cara kita respon dan uruskan masalah tersebut. Mungkin orang tu ada masalah besar tapi kita tak nampak sebab dia tak tunjuk. Dia decide untuk tak tunjuk dan dia usahakan cara untuk menyelesaikan masalah itu dengan diam-diam. Ada orang dia post kat Facebook cermin kereta pecah, ada orang lempar batu. Tu cara dia respon lah. Dia cerita kat orang, jadi orang tahulah masalah dia. Bila orang tak cerita masalah, pertama masa dia tak ada masalah. So masa saya nak buat sesuatu tu, saya akan fikir adakah respon saya tu memburukkan atau membagi keadaan. Saya beri contoh ya. Bapak saya sebenarnya antara orang yang kurang bersetuju dengan aktiviti yang saya lakukan. Of all people, bapak saya sendiri, Abi saya, dia sangat concern dengan solat, aurat dengan pergaulan. Semasa saya nak minta izin saya nak ke Everest Base Camp, saya duduk sebelah dia, saya nak bercakap setengah jam. Saya duduk sebelah dia, tak bercakap. Nak cakap dah punya susun ayat dekat dalam fikiran ni, banyak macam-macam dia fikir nak cakap ni, tapi tak bercakap, tak keluar suara. Bila dah saya dah cakap tu, saya kata, Abi, Alu nak pergi Everest Base Camp, ada pendakian amal. His answer was very simple. Dia kata, kau nak pergilah, jaga solat, jaga aurat dan pergaulan, tapi kalau apa-apa terjadi, engkau bertanggungjawab atas diri engkau sendiri. Kenapa? Sebab apa yang kau buat ni bukan satu jihad. Dia cakap macam tu. Kenapa dia tak sokong? So apa yang saya buat adalah balik daripada Everest Base Camp, saya duduk kat depan tu kan, saya pasang satu macam USB lah, ada gambar-gambar saya kat sana. Saya duduk kat situ, saya bercakap dengan mak saya, tapi saya tahu dia dengar. Saya cakap dengan Umi, inilah Alun pergi Everest Base Camp ni, Alun seorang je Islam, perempuan. Jadi Alun sebilik dengan orang Kristian, dia tengok Alun solat, dia ikut solat. So masa tu ada juga insiden di mana rakan-rakan non-Muslim saya ni nak bersalam dengan saya. Yang lelaki lah, lelaki nak bersalam tapi saya tak salam. Jadi dia terkejut lah. Sampai kan ada masa tu salah seorang pendaki ni, dia mabuk. Sambil mabuk tu dia menjerit-jerit, kenapa tak boleh salam, kenapa ni, memang kolot lah apa semua, dia menjerit-jerit. Saya senyap je kat ujung bilik kan, sampai kan anak dia kena tenangkan dia. So sambil tu saya cerita lah dekat Umi saya apa yang saya buat. So alhamdulillah lepas tu saya cerita dekat kawan-kawan saya yang non-Muslim ni, sebenarnya yang orang Islam perempuan tak boleh bersalam dengan lelaki yang selain daripada ahli keluarga. Jadi rupanya diorang tak tahu walaupun diorang duduk Malaysia. Kenapa? Sebab kawan-kawan Muslim yang perempuan yang Melayu ni bersalam dengan diorang. Maknanya dia sendiri tak tahu sebab apa diorang sendiri tak menceritakan batasan-batasan kita sebagai seorang wanita Islam. Dia tak didakwahkan. Dakwah ni not necessarily kita kena mengajak saja orang tu kepada Islam, bukan. Tapi kita kena ceritakan hakikat Islam tu. Kita kena cerita Islam ni macam mana. So bila Abi saya dah dengar apa yang saya ceritakan dekat Umi saya masa tu, after so many years baru dapat formal dressing. Lepas tu tiba-tiba kita dah habis tu macam presentation lah, pakai remote kan, slide gambar-gambar sambil cerita macam presentation. Lepas tu dia buka mulut, dia kata, oh macam ni ya. Saya kata, kita ni kalau pergi outdoor, kata sebenarnya kita pun jihad juga. Kita jihad dengan kita berdakwah, not necessarily kepada non-Muslim, tapi kita dakwah kepada kawan-kawan kita melalui percakapan kita, melalui perbuatan kita. Jadi dia macam, dia angguk-angguk orang tua kan, dia angguk-angguk okey. So dia macam dah dapat formal dressing masa tu. So sebenarnya dalam hal ni, the way we respond to problem does affect many things in our life. Dia macam it creates precedent tau. Macam lepas ni macam mana cara kita handle problem yang seterusnya pula. Dia dah macam satu penanda aras. Jadi cara kita respon ni akan membezakan sama ada benda tu akan jadi pertama baik atau pertama buruk. Saya boleh je respon, kolot lah orang tua ni macam mana. Takkan dia nak respon macam tu, itu akan memburukkan keadaan. Sebabnya ayah saya very sangat macam kata sangat konservatif. Jadi kita kena cari strategi untuk tarik balik ataupun ubah dia punya perception tu. So bila kita mendapat sesuatu macam ni, kita jangan buat tindakan berlulu. Kita hormat pendapat orang lain, kita kenal pasti apa masalah dan cabaran sebenar dia, dan akhir sekali kita cari strategi dan kita communicatekan strategi kita tu melalui perbuatan atau perkataan kita. Dan satu benda yang saya nak ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, sunnatullah ya, sunnatullah yang perlu kita sematkan dalam hati berkaitan cabaran dan ujian ni. Siapa yang nak jadi orang yang hebat, dia perlu melalui ujian dan cabaran yang sangat hebat. So antara kita sanggup ataupun tidak sahaja. Okay.
seterusnya saya nak cerita tentang comfort zone. Tadi memang moderator dah sebut pasal comfort zone kan. Okey, keadaan yang mana masa tu seorang tu dia dah rasa selesa. Sebab apa? Dia tak diuji, tak ada pengalaman ataupun cabaran baru. So mereka ni biasanya orang macam ni, dia biasa buat aktiviti yang dia biasa buat, yang mana situasi tu dia rasa terkawal. Okey, dia rasa macam macam dia tak nak hadapi dunia luar, macam dia selesa dengan hidup dia macam tu saja. So kalau kita contohlah, comfort zone ni ada pelbagai definition ataupun bergantung atas konteks. Kalau kita hidup contohnya dengan tabiat tertentu, macam makan fast food, biasa student kan, sebab senang, cepat, dia beli Maggi ataupun beli ramen ke, senang benda senang, tak payah nak buang masa nak kena pergi kafe ke apa. Sebenarnya tabiat yang sangat tak sihat. So kebiasaan ini boleh kita call sebagai comfort zone. Kita ada pilihan untuk makan makanan sihat, tapi kita pilih makanan yang tak sihat. Sesekali tu memang saya pun ada lah dulu zaman student kan, tapi kita kena jaga juga kesihatan kita. So kalau contohnya lah, ada situasi kita tak ada duit, adakah kita akan duduk bermalasan kat rumah ke? Mesti kita kena keluar cari kerja. Kalau kita tak buat apa, kita selesa tak buat apa-apa, tapi kita tengah tak ada duit. Kalau kita kekal dalam comfort zone ni, memang tak dapat apa lah. So semasa tahun ni saya nak cerita sikit lagi. Masa tahun 2014, seminggu sebelum ekspedisi kayak laut 8 pulau anjuran Kelab Rekreasi UiTM Shah Alam, masa tu saya diminta oleh persatuan saya untuk jadi wakil lah. Lepas tu cuti semester bagi pengajian master. So me orang yang sangat impulsif sebenarnya, saya terus terima lah. Poin saya kat sini adalah saya berani untuk keluar dari comfort zone dan cabar diri saya untuk sertai ekspedisi yang sebenarnya saya dapat tahu kurang dari seminggu tanpa latihan intensif. Masa tu semua peserta dah training. Dia dah pergi ke Pulau Angsa tak silap saya, dan tempat-tempat lain. Masa tu training di Tasik, pengampilan UiTM Shah Alam masa tu, saya tak ingat nama Tasik tu. So masa tu keadaan dia, jarak kayuhan dia adalah 100 km lebih dekat open sea, dekat laut lah. So masa tu dan berakhir dekat Pulau Perhentian masa hari kemerdekaan ke-57. So kalau ikutkan, kalau saya rasa takut tak training lah seminggu lagi ni, macam mana ni kan. Dalam 100 km, saya tak pernah lagi pergi 100 km masa tu berkayak. Yang saya pernah pergi paling jauh adalah masa tu 38 km. Jadi kalau ikutkan masa tu rasa takut, saya memang tak pergi. Dan memang saya tak berpeluang dah di masa akan datang untuk stay event macam tu, sebab ia adalah salah satu event yang mencatatkan rekod di Malaysian Book of Record. Jadi masa tu tak adalah kita buat tindakan melulu juga. Saya buat perkiraan keadaan, sebab masa tu saya adalah seorang yang sangat aktif bersukan. Jadi saya isu kemampuan tu bukan satu masalah dalam sukan kayak. Jadi kalau saya banyak berfikir takut cabaran, saya akan terlepas peluang. Jadi sebenarnya zon selesa ni adalah musuh ketat untuk kita mencapai sesuatu. Ia menjadikan diri kita lemah dan lemau tau sebenarnya. Kalau kita rasa kita nak macam tak naklah keluar kayak ni, panas ni, berpeluh ni Kang, hitam pula Kang, macam memang kata burn lah pula ni, lagi penat lah, malas macam tu. Tak jadi apa lah. Kita sebenarnya perlu konsisten dalam mencabar diri kita dan keluar daripada zon selesa. So jalan selamat ni memang tak ada apa-apa ganjaran sebenarnya. Memang selamat tapi tak adventurous lah, life kita memang tak colourful. So siapa saja yang boleh bertahan apabila situasi menjadi kurang selesa, dia akan menang. So pilihan untuk meninggalkan zon selesa ni dan menghadapi cabaran baru, dia akan bantu seorang membentuk jati diri dia. Dia tak akan jadi lemah dan lemau dah, dia akan jadi kuat dalaman dia sebab dia cabar diri dia sentiasa. So dalam konteks pegiat sukan macam saya, kami ada pilihan, sama ada kesakitan mendisiplinkan diri dalam latihan atau kesakitan penyesalan. Untuk keluar daripada comfort zone, untuk training tu keluar daripada comfort zone. So kami mungkin pilih lah. So siapa yang berani keluar daripada comfort zone ni, dia mengorbankan keselesaan peribadi dia akan dapat ganjaran lebih baik masa akan datang dalam apa sahaja aspek dalam hidup. So ingat ya, semua orang layak untuk berjaya, dan untuk berjaya ni kita kena tinggalkan kita punya comfort zone. Okey, ini dah final lah ni, sebab masa pun dah lebih. Boleh lagi ke moderator? Saya minta maaf masa dah terlebih, sebab saya ditetapkan masa untuk sampai 9.25. Masa saya sekolah dan universiti ni, ada banyak aktiviti sebenarnya yang ditawarkan ya.
Jadi kita sebenarnya sebagai seorang pelajar ada pilihan untuk memanfaatkan peluang yang telah yang ada ataupun yang disediakan dalam platform di universiti ni. Kalau saya memang saya bakal pilih sukan lah. Jadi setiap sekolah rendah kalau ada aktiviti yang saya boleh, saya join. Saya kalau dekat peringkat universiti pun sama juga. So sebagai pelajar undang-undang, masa tu jadual saya agak sibuk. Tapi benda tu tak menghalang saya memanfaatkan masa lapang dan peluang untuk menyertai pelbagai jenis sukan dan aktiviti. Saya ambil peluang tu. Saya rasa sangat rugi tau bagi student yang tak sertai aktiviti-aktiviti universiti. Sebab ada banyak sangat. Okey, disebabkan ini juga aktiviti-aktiviti yang saya join di peringkat universiti menjadi eye-opening moment. Kadang-kadang peluang ni adalah peluang yang diberi. Macam di universiti disediakan pelbagai aktiviti dan kelab persatuan. Kalau tak ada peluang, kita sendiri cipta peluang tu tanpa menunggu ia datang. So saya juga masa saya master, saya cari sendiri kelab-kelab dan persatuan untuk saya sertai. Bukan sahaja dekat universiti, tapi juga dalam Malaysia ketika tu. Daripada pelibatan masa tu, saya pernah masa zaman master dekat UM, saya tak berapa involve sangat dengan semua persatuan dalam UM, tapi saya ada involve dengan persatuan di luar UM. Masa tu persatuan di Terengganu Backpackers nama dia. Banyak aktiviti-aktiviti berkaitan dengan hiking, dan Terengganu Backpackers memperkenalkan saya kepada Persatuan Kebara Negara. So Persatuan Kebara Negara ini terdiri daripada ahli-ahli yang pernah mendaki Gunung Everest, dan seterusnya saya diperkenalkan dan dieksposkan kepada gunung-gunung yang terdapat di international level. Jadi berbalik kepada saya punya cerita di Nepal tadi, yang Everest Base Camp ni, selepas saya pulang daripada ekspedisi amal di Nepal tu, saya nekat untuk menjadikan bidang rekreasi ni sebagai salah satu wasilah dakwah ataupun jihad saya dalam bidang ni secara aktif. Kalau bukan melalui perkataan dan penulisan, saya masih boleh menyampaikan dakwah melalui pakaian dan perbuatan saya. Jadi dalam hal ni saya memanfaatkan peluang yang ada supaya apa sahaja sukan rekreasi dan lasak yang saya lakukan ni dalam perlindungan Allah dan mendapat keberkatan, bukan hanya bersukan semata-mata, saya sihat dapat, pahala pun dapat, insya-Allah. Itu sahaja daripada saya untuk malam ni. Saya harap saya dapatnya menceritakan satu perkara yang boleh memberi manfaat kepada semua tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih diucapkan kepada Cik Farah di atas perkongsian yang sangat bermanfaat, memberi inspirasi dan motivasi kepada saya dan para audiens sekalian ya. Sangat menarik, saya sangat impresif dengan cerita-cerita yang Cik ceritakan. So sebelum berakhir, untuk kali terakhir lah, sebab jarang-jarang kita jumpa Cik Farah, jarang-jarang kita nak buat program macam ni, kita dengar sikit kata-kata terakhir dan nasihat daripada Cik Farah kepada kita semua. Okay, saya nak share mungkin lebih kepada tips sikit, mungkin tips yang boleh tips yang meluas yang boleh kita pakai dalam konteks berbeza juga. Okay, dalam hidup ni untuk kita buat sesuatu macam sesuai dengan kita punya topik, you only live once. Kita nak buat apa sebenarnya, nak buat banyak mana pun, teruskan. Pedulikan kata-kata orang, pedulikan kata-kata masyarakat. So orang memang tak akan berhenti berkata-kata. Terutama orang yang cemburu sebenarnya, yang dia tak boleh nak buat perkara yang sama. Orang tak akan berhenti memuji, orang tak akan berhenti menjatuhkan, orang tak akan berhenti menghina. Tapi selagi apa yang kita buat itu selaras dengan syariat, kita teruskan. Dalam apa juga yang kita lakukan, jaga solat, jaga aurat dan jaga ikhtilat. Utamakan Allah dalam setiap asas pertimbangan kita, pilihan kita. Utamakan Allah. So selain daripada itu, dalam apa pun yang kita buat juga, kita study perkara itu. Contohnya, kita nak sambung belajar, kita tahu dulu apa yang kita akan hadap. Kita buat aktiviti, kita tahu apa yang kita akan hadap. Kita buat persediaan dari segi mental, fizikal, spiritual kita, jangan lupa. Dan kita buat perkiraan keadaan. So ini adalah antara perkara-perkara yang penting yang untuk persiapan yang saya rasa, yang saya ikuti daripada pengalaman-pengalaman saya sebagai seorang pegiat sukan lasak, yang saya aplikasikan juga sebagai seorang Islam dan juga sebagai seorang pelajar. Semoga tips ini bergunalah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan, insya-Allah. InsyaAllah. Sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Cik Farah Haidar. Maka dengan ini berakhirlah tugas saya sebagai moderator. Saya ingin memohon maaf atas sebarang kesilapan dan keterlanjuran sepanjang saya mengendalikan webinar ini.
Yang baik itu daripada Allah SWT dan yang buruk itu kelemahan diri saya sendiri.